Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nadir Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 5 Disember 2022. Alhamdulillah, rakyat Malaysia menyahut baik pengecilan saiz jemaah menteri dengan harapan kerajaan boleh berfungsi secara inklusif dan berintegriti selaras amanat yang amat berhormat Perdana Menteri yang mahu perbelanjaan mentadbir negara dijimatkan. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Ada yang bertanya, benarkah terdapat bantuan kanak-kanak berjumlah sehingga RM1,000 bakal diterima bermula 2023 seperti mana yang tular di media sosial? Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, KPWKM, dimaklumkan bahawa informasi yang tular di laman sosial berhubung dengan bantuan kanak-kanak berjumlah sehingga RM1,000 bakal diterima bermula 2023 adalah palsu. Mohon agar tidak disebarkan lagi berita palsu ini. Sila rujuk laman sesawang rasmi Kementerian untuk oleh mana-mana pihak pada 8 Disember 2022 seperti yang cuba digambarkan. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Sentul mengenai aduan tidak berpuas hati terhadap pemeriksaan polis di Jalan Cenderuh Taman Bambu bersebelahan sebuah restoran makanan. Hasil siasatan, sewaktu menjalankan rondaan cegah jenayah, anggota polis telah ternampak 4 orang lelaki dalam keadaan mencurigakan di tepi jalan. Apabila melihat kenderaan polis masing-masing dengan segera masuki kereta masing-masing. Setelah memperkenalkan diri, pihak polis meminta kad pengenalan mereka untuk membuat semakan rekod jenayah. Namun salah seorang daripada lelaki tersebut meminta pihak polis untuk bercakap dengan peguamnya bagi tujuan pengesahan dan pihak polis telah menjelaskan tujuan pemeriksaan. Pihak Polis Sentul menegaskan bahawa pemeriksaan adalah tugas utama pihak polis bagi memastikan keselamatan serta ketenteraman awam terjamin. Ini pula adalah siaran media Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya. Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mengesahkan loji rawatan air LRA Sungai Semenyih telah beroperasi sepenuhnya setelah disahkan tiada lagi sebarang unsur pencemaran ke atas sumber bekalan air tersebut. Pengarah Unit Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Pengguna, Muhammad Fazil Ismail berkata, pihaknya memandang serius insiden tersebut yang mengakibatkan operasi LRA terpaksa dihentikan sementara. Insiden pencemaran bau itu mula dikesan di Muka Sauk, Jenderam Hilir, Dengkil dan dikenal pasti berpunca daripada pembuangan efluen terlarang ke alur air di Sungai Batang Benar, Nilai Negeri Sembilan. Pihak SPAN dan Jabatan Alam Sekitar memperketat pemantauan agar pihak industri terus mematuhi standard Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi mengelakkan alur sumber air mentah dicemari bahan terlarang sekaligus menjejaskan perkhidmatan operasi bekalan air. SPAN tidak akan berkompromi dengan pihak yang melakukan jenayah pencemaran sumber air. Tindakan boleh dikenakan mengikut Seksyen 121-1-C Akta Industri Perkhidmatan Air Akta 655. Kerajaan Sarawak mencadangkan agar peruntukan yang bakal diberikan Kerajaan Persekutuan kepada negeri dapat diletakkan dalam satu tabung amanah. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Ton Openg berkata, perkara itu dipersetujui secara prinsip oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan di Ibu Negara pada Sabtu lalu. Bagaimanapun, rangka kerja bagi tabung itu kelak akan ditentukan oleh satu jawatankuasa. Dalam pada itu, beliau yang juga pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS menzahirkan penghargaan atas pelantikan 5 menteri dari GPS sekaligus menunjukkan keyakinan untuk membawa kemajuan di bawah kerajaan perpaduan. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak adalah seramai 268 orang daripada 78 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan sebanyak 3 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka di 3 daerah berbeza. Bagi PPS Sekolah Agama Rakyat Padang Serai di daerah Manjung menempatkan 177 penduduk melibatkan 54 keluarga.
Manakala PPS Dewan Serbaguna Kampung Padang Tembak di daerah Hilir Perak pula menempatkan 81 penduduk membabitkan 21 keluarga. Sementara itu di daerah Larut Matang dan Selamat, satu PPS dibuka menempatkan 10 penduduk daripada 3 keluarga. Bagaimanapun setakat 8 pagi, paras air di stesen Sungai Bido di Cangkat Jong, Hilir Perak menunjukkan tren penurunan. Paras air berada pada tahap waspada dengan mencatatkan bacaan 3.1 meter berbanding semalam 3.14 meter. Penahanan seorang penganggur lelaki oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak menyaksikan rampasan dadah pelbagai jenis bernilai RM643,157 pada Khamis lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, dadah yang dirampas di sebuah pansapuri di Lorong Senar itu boleh digunakan oleh 50,423 orang atau 50,423 kali penggunaan. Pengedaran dadah tersebut di dalam sindiket bergiat aktif di sekitar Sibu, Kuching, Bintulu dan Miri dan mendapat bekalan dari pengedar di Semenanjung Malaysia yang dihantar melalui perkhidmatan kurier. Suspek berusia 29 tahun yang ditangkap di hadapan sebuah rumah teres 2 tingkat di Jalan Bunga Raya juga merupakan orang tempatan dan telah direman hingga 7 Disember ini untuk siasatan lanjut. Pengaruh besar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam arena politik antarabangsa mampu menarik lebih ramai pelabur asing ke Malaysia. Pelantikan Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Kewangan memberi kesan positif kepada ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Nur Adli berkata, buktinya pasaran bursa Malaysia kini melepasi paras 1,500 mata berikutan sentimen pelantikan Datuk Seri Anwar. Pengamal Datuk Seri Anwar iaitu sebagai pengalaman Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Kewangan pada era 90-an juga dilihat mampu membantu untuk memulihkan ekonomi negara. Perdana Menteri pernah memegang portfolio Menteri Kewangan pada tahun 1991 sehingga 1998. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada Isnin memandangkan mata wang negara maju itu terus susut susulan kenyataan Pegawai Rizab Persekutuan AS Fed yang cenderung untuk menurunkan kadar faedah serta peningkatan minat risiko, kata penganalisis. Pada 9.06 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 4.3750 atau 4.3830 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.3835 atau 4.3925 ketika ditutup pada Jumaat minggu lepas. Pengarah urusan SPI Asset Management, Stephen berkata, ringgit dibuka lebih kukuh pada ini walaupun data pekerjaan Amerika Syarikat dilaporkan lebih positif. Beliau berkata ini menunjukkan pelabur mengabaikan satu data yang baik dan bersetuju bahawa dengan data ekonomi Amerika Syarikat yang lemah sebagai isyarat bahawa Fed akan terpaksa mengurangkan kadar faedah pada 2023. Lebih 20,000 pesakit kanser baru dikesan di Malaysia setiap tahun. Dengan purata usia, bagi seorang pesakit ialah lebih kurang 40 tahun. Pengarah Urusan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia NCSM, Dr. M. Murali Taharan berkata, bagaimanapun sejak 2 tahun kebelakangan ini, ramai pesakit kanser baru adalah dalam kalangan mereka yang berusia lewat 20-an hingga awal 30-an. Situasi tersebut jelasnya amat membimbangkan. Kini penyakit itu turut menyerang mereka yang lebih muda termasuk kanak-kanak. Bagi lelaki terdapat 10 jenis kanser yang sering mereka hidapi. Sehubungan itu, NCSM mencadangkan program Satu Daerah Satu Saringan dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat pada tahun hadapan. Ia sebagai usaha menggalak dan memudahkan rakyat melakukan saringan kesihatan khususnya mengesan penyakit kanser yang digelar sebagai pembunuh senyap. Minat pada ilmu pengetahuan menjadi pendorong utama kepada bekas Menteri Besar Pahang ke-14 Tan Sri Adnan Yaakob sehingga berjaya menggenggam segulung ijazah sarjana muda undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelangai itu menerima scroll ijazahnya daripada Sektor UiTM Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak.
Beliau merupakan antara 414 graduan penerima ijazah dalam Majlis Convocation Universiti Islam Antarabangsa ke-38. Juga dianugerahkan Rektor Liz kerana berjaya menampilkan prestasi cemerlang dengan purata nilai grade kumulatif CGPA 3.62 pada usia 72 tahun. Kerajaan Johor merancang membuka pusat belia Tunku Mahkota Ismail TMIYC di setiap daerah negeri itu dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi berkata, sehingga kini terdapat 3 TMIYC telah dan yang sedang dibina di Johor Bahru, Muar dan Iskandar Puteri. 2 lagi di Pasir Gudang dan Kluang dijangka dilancarkan tahun hadapan. Beliau berkata TMIYC penting kerana ia menjadi hub belia negeri, melibatkan elemen pendidikan, usahawan dan sukarelawan. TMIYC Iskandar Puteri dijangka siap dibina pada tahun 2024, mampu memuatkan sehingga 1,500 orang dan mempunyai fasiliti bertaraf antarabangsa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan giat melakukan pelbagai inisiatif bagi memberi kesedaran berkaitan rasuah kepada masyarakat. Salah satu inisiatif tersebut ialah program Ikrar Bebas Rasuah IBR. Inisiatif berkenaan memberi penekanan kepada ikrar dan janji yang dibuat oleh kepimpinan organisasi dan individu secara sukarela. Pengarah SPRM Kelantan, KPKPJ Rosli Hussein berkata, program IBR memastikan setiap individu yang mendatangani ikrar tersebut akan lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan menghindari sebarang perilaku rasuah selama memegang jawatan. Menurutnya lagi, program IBR itu mendapat sambutan baik dalam kalangan pegawai di jabatan-jabatan kerajaan di negeri berkenaan. Pastikan saya kembali berehat seketika. Selepas ini kita akan terus ke segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih dan inilah dia segmen yang terakhir. Di minit-minit terakhir kami bawakan segmen notifikasi. Baik, di mana dalam segmen notifikasi ini akan kami war-warkan hebahan buat anda semua. Tapi sebelum itu ingin kami ingatkan kepada anda semua untuk memastikan sumber berita yang anda terima adalah sumber berita yang sahih. Di mana kalau ada terdapat berita yang anda ragu-ragu untuk mendapatkan kepastiannya, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my dan pohon kepada semua pengguna media sosial yang bijak agar tidak menyebarkan berita palsu dan pastikan apa yang kita kongsikan di media sosial berpandukan kepada perlembagaan dan juga 5 prinsip rukun negara. Baik, sekarang ini kita kongsikan. Ayuh sama-sama kita saksikan bicara naratif dengan tajuk yang dibawa. Ayuh sama-sama kita akan saksikan pada malam ini. Ya, Kerajaan Perpaduan memulihkan ekonomi negara. 5 Disember 2022, Isnin 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123 juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda dan juga untuk berinteraksi bersama dengan pengacara dan juga tetamu, anda boleh pergi ke Facebook Live Berita RTM.
Ini pula adalah 5 Disember 2022 Isnin, lokasi kempen Derma Darah. Anda boleh saksikan lokasi-lokasi yang telah kami kongsikan ini adalah Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak Kuala Lumpur bermula seawal 7.30 pagi hingga 8 malam. Di Mid Valley Mega Mall level 3 anda sebelah Daiso Japan, anda boleh terlibat pada pukul 10 pagi hingga 9 malam. Dan pelbagai lagi lokasi-lokasi yang kami kongsikan adalah Wan Utama Shopping Centre, basement di mana anda boleh sertai seawal pukul 11 pagi hingga 7 petang. Datanglah menderma darah di lokasi berhampiran dengan anda. Untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi talian ini 0326132688. Dan untuk maklumat semua, talian itu adalah waktu pejabat sahaja. Selepas waktu pejabat, anda tidak dapat menghubunginya. Dan seterusnya kita bawakan adalah nasihat cuaca monsun timur laut musim tengkujuh. Orang ramai diminta bersiap sedia hadapi musim tengkujuh. Sentiasa peka maklumat, nasihat dan amaran cuaca oleh Met Malaysia. Bagaimana untuk mendapatkan maklumat? Seringkali kami war-warkan kepada anda dapatkan info cuaca terkini di www.met.gov.my Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh dapatkan di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga pelbagai lagi platform media sosial Jabatan Penerangan Malaysia. Ini pula adalah waspada tawaran kereta murah luar negara. Tawaran yang too good to be true. Jangan mudah terpedaya. Tawaran yang tidak masuk di akal. Jangan percaya tawaran murah atau too good to be true dalam talian. Buat kajian tentang proses pembelian kenderaan luar negara. Berurusan secara bersemuka dan periksa keadaan kenderaan sebelum membuat bayaran. Semak nombor akaun atau nombor telefon di portal Semak Mule sebelum membuat transaksi. Ini yang perlu kita amalkan sebelum kita terlibat dengan pembelian kereta luar negara. Dan apa lagi yang boleh kami bawakan adalah kenal ubat Paxlovid. Ya, ramai yang ada di antara kita yang masih lagi kurang pengetahuan mengenai ubat Paxlovid ini. Paxlovid adalah ubat antivirus untuk rawatan penyakit COVID-19 tahap ringan hingga sederhana. Paxlovid merupakan kombinasi ubat iaitu nirmatrelvir dan ubat ritonavir. Iaitu Paxlovid hanya digunakan oleh pesakit yang memenuhi semua kriteria berikut. Iaitu berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai penyakit kronik, dijangkiti COVID-19 tahap ringan hingga sederhana. Dan jangkitan COVID-19 yang dialaminya berisiko tinggi untuk menyebabkan kemasukan ke hospital atau kematian. Dimulakan dengan jangka masa 5 hari gejala bermula. Ini adalah perkongsian daripada pihak KKM. Untuk anda semua perkongsian yang berguna, anda boleh dapatkan lagi pelbagai maklumat di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ini adalah nostalgia anak kampung kenduri kendara at Museum Negara. Ya, ini pastinya sudah seronok. Anda boleh hadiri bersama dengan kaum keluarga. Apa yang disertakan adalah pertandingan Mak Andam Raja Sehari, pertandingan hiasan kek Raja Sehari pada 10 Disember 2022 Sabtu bermula seawal 9 pagi hingga 1 tengah hari di dataran Museum Negara. Ayo ramai-ramai kita memeriahkan suasana. Ini pula adalah kumpul, ganda dan tebus dengan My Journey. Bagaimana caranya? Dapatkan kad My Journey di kaunter-kaunter perkhidmatan rel dan kumpulkan cop bagi setiap perjalanan anda untuk menebus ganjaran yang menarik. Dan terakhir, jangan sebarkan kandungan berbau hasutan demi keharmonian sesama kaum. Itu yang perlu kita ingatkan, 3R, Religion, Race dan Royalty. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. InsyaAllah akan berjumpa lagi pada hari esok. Pastikan saya 3.30 petang di saluran berita RTM My Free View 123.